Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita sambung berkenaan dengan perang Badar. Tak habis lagi perang Badar. Jadi pada perjumpaan yang lepas, 2 minggu lepas, kita sebut bagaimana umat Islam melakukan serangan balas. Mula-mula perang Badar ni tentera sikit, maka Nabi SAW suruh bertahan dulu. 313 ni bertahan dulu. Bertahan, jangan serang. Jadi musuh serang bertubi-tubi, bertahan. Sampailah Nabi SAW melihat di atas, dan Nabi nampak Jibril alaihi salam di atas kudanya Haizun sedang bergerak di atas gulungan debu. Maka Nabi SAW pun sebut pada Sayyidina Abu Bakar, bergembiralah, bantuan telah datang, Jibril telah datang di atas gulungan debu. Nabi pun pakai baju besi, ambil pedang, dan Nabi sebut ayat Al-Quran, sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur, yakni kafir Quraisy akan dikalahkan pada hari ini dan mereka akan berundur ke belakang. Dan Nabi ambil pasir, Nabi balin ke muka mereka. Dan Allah Ta'ala sebut, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha ramah. Ketika mana Nabi balin tu hanya Allah yang bali, dengan izin Allah kena mereka. Jadi umat Islam pun Nabi suruh serang serentak. Bila Nabi suruh serang, Nabi sebut, demi diriku dalam kekuasaannya, yakni demi Allah, tidak ada siapa-siapa pun yang berjihad pada hari ini dengan sabar, tak mundur, kalau dia mati masuk syurga. Kemudian Nabi sebut lagi, bersegeralah menuju ke syurga yang seluas langit dan bumi. Nabi bagi semangat kat para sahabat. Baik, jadi para sahabat semangat, serang serentak, tanpa berundur serang. Kemudian tuan-tuan, sehinggalah barisan musuh menjadi cerai-berai tuan-tuan. Waktu cerai-berai inilah datangnya bantuan daripada para malaikat yang kita sebut sebelum ni. Yang mana ada sahabat dia kejar orang kafir, tengah-tengah kejar, tak dan sampai kepala dia dah kena potong lah. Dia tak tahu siapa potong. Ada yang sahabat tengok tak dan cantai, tangan dia pun dah terputus. Malaikat, dia tak nampak malaikat yang cantai. Kemudian yang saya sebut sebelum ni, pak saudara Nabi yang belum masuk Islam, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dia telah ditawan oleh seorang Ansar. Bila dibawa di hadapan Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib kata, bukan yang ni yang tawan. Yang tawan tadi adalah seorang penunggang kuda yang sangat gagah, berwajah tampan dan berkepala botak. Wajah dia handsome, aku tak pernah tengok muka dia. Nabi sebut itulah malaikat. Malaikat yang tawan Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Jadi waktu ni tuan-tuan, peperangan masa ni dah, orang kafir macam dah nak kalah. Hampir-hampir kalah. Pasukan Abu Jahal ni dah nak kalah. Dah jadi kucar kacir lah. Baik. Jadi tajuk malam ni, Iblis beredar daripada medan perang. Waktu ni Iblis ada. Jadi Iblis nak lari lah. Baik. Jadi kita tengok, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Jadi tuan-tuan, tentera Nabi SAW dengan para sahabat ni bersama dengan para malaikat. Anni mumiddakum bi alfi minal malaikati murdifin. Allah Ta'ala kuatkan dengan malaikat.
barisan musuh ni pula bersama dengan iblis dengan tentera dia. Jadi Quraisy, pasukan musuh, ada jin dan syaitan bersama tolong berperang. Makna dia tuan-tuan, kalau kita berperang dengan musuh Islam, kita tidak ada hubungan yang kuat dengan Allah, memang susah nak menang. Sebab di posisi musuh adanya iblis dengan tentera dia, dia tolong. Macam perang Badar. Sebab tu bila berhadapan dengan musuh Islam, kita kena ada hubungan yang kuat dengan Allah. Sebab iblis dengan jin bersama dengan pasukan yang memusuhi Islam. Setelah melihat apa yang dialami oleh orang musyrik ketika berhadapan dengan pasukan muslimin yang dibantu oleh para malaikat, maka iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik bin Ju'shum, iblis ni lah tuan-tuan, bila sebut iblis ni dia merujuk kepada tu yang telah menggoda bapa kita Adam alaihi salam, iblis. Nama betul dia Azazil. Cerita dia panjang lah iblis ni. Tapi dia ni, iblis ni, dia ni seorang lah yang dijanji oleh Allah dia takkan mati. Sampai hari kiamat dia takkan mati. Ni iblis ni. Nama betul dia Azazil. Kemudian nama dia iblis. Yang mana diminta pada Allah kan. Dia minta fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta pada Allah, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Allah Ta'ala kabulkan. Qala innaka minal munzarin. Umur dia ni dipanjangkan sampai hari kiamat. Iblis. Dan dia hidup, dia tak mati. Adapun anak cucu dia, anak cucu dia jin, sama ada jin Islam ataupun jin kafir. Kalau yang jahat sangat kita panggil syaitan. Kalau jahat sangat kita panggil setan tuan-tuan, ataupun syaitan. Syaitan, apa beza syaitan dengan jin? Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu. Jin ni keturunan dia macam kita manusia lah. Manusia daripada tanah kan, ni kita. Jin maksud dia sesuatu yang apa? Yang tersembunyi, tertutup, yang menutupi, kita tak nampak dia. Jin ni yang dibuat daripada api tuan-tuan. Itu jin. Iblis tu daripada jin lah tu. Suku jin yang daripada api. Daripada api tu jin. Bapa dia iblis tu. Baik, syaitan yang jin Islam, kalau yang Islam lah. Jin kalau Islam panggil jin Islam. Kalau jin kafir, kita panggil jin kafir. Jin ni ada macam-macam. Ada jin agama Hindu, ada agama Buddha, ada jin macam-macam agama ada. Kalau jin tu jahat, dia suka hasut orang, maka kita panggil dia syaitan. Minal jinnati wan nas. Syaitan ni daripada manusia dan orang. Sama juga orang pun, kalau dia kerja duk hasut orang buat jahat, sebenarnya dia juga syaitan tuan-tuan. Minal jinnati wan nas. Kalau dia duk mengajak orang buat jahat, hidup dia duk mengajak orang buat jahat, syaitan. Syaitan ni maksud dia syaitan daripada syatuna. Syatuna maksud dia ba'uda. Syaitan maksud dia ba'uda mir rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Itu makna syaitan. Jadi iblis ni, bila sebut iblis ni, iblis itulah yang telah apa? Menggoda Nabi Adam alaihi salam dengan Siti Hawa. Jadi iblis ni tuan-tuan, dia datang dalam rupa Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Pasal apa dalam rupa Suraqah? Yang pertama, Suraqah dah tak ada dalam ni. Pasal Suraqah tuan-tuan ingat dia janji dengan Nabi kan, waktu Nabi nak berhijrah dulu. Yang Suraqah bila ditawarkan, Suraqah dia seorang penunggang kuda yang tangkas dan seorang yang mahir menjejak orang di padang pasir. Kan waktu Nabi nak berhijrah, kan bila Nabi nak pergi ke Madinah tu, maka orang kafir ni dalam keadaan cemas sebab Nabi dah terlepas. Dia pun tak dapat bunuh Nabi. Kat tempat tidur Nabi tu Sayyidina Ali, Rasulullah dah lepas dah. Maka ketika inilah kafir Quraisy telah menawarkan, siapa dapat tangkap Nabi Muhammad SAW, hidup ke mati, akan dapat 100 unta betina, unta merah. Unta merah ni kira unta yang paling best sekali lah tuan-tuan, yang terbaik. Unta betina berwarna merah, itu unta yang termahal dan terbaik sekali. 100 ekor. Dan akan dapat 100 ekor kuda. Kuda 100 ekor, unta 100 ekor. Unta pula betina semua, hak merah punya yang terbaik. Jadi Suraqah ni nak sangat lah. Dan dia bawa, dia pakai baju perang dia, dia ambil panah, bawa pedang. Dia dapat detect dalam banyak-banyak orang tu tak dapat trace Nabi. Dia dapat trace. Hebatlah Suraqah ni. Bila dapat trace, dia kejar Nabi. Nabi perasannya dia, Nabi tak tengok. Nabi tak nampak. Apa Nabi buat tak nampak. Bila dah dekat ke Nabi, Nabi berdoa, Allahumma akfina bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada dia seperti mana yang kau mahu.
kaki kuda dia masuk dalam, yang depan tu masuk dalam pasiak, 76 dia ke depan. Lepas tu dia bangun lagi, kejap lagi, kali kedua pun sama, 76 jatuh. Kemudian dia naik lagi tuan-tuan, kali ketiga kejap lagi, 76 lagi tersembam. Yang kali ketiga ni dipanggil Nabi SAW, tolonglah doa. Kalau Nabi doa dia tak buat apa-apa, Nabi pun doa untuk dia, dia pun bangun. Bila dia bangun dia kejap lagi, kali keempat. Pasal dia duk ingat 100 ekor unta dengan 100 ekor kuda tadi tu. Bila nak sampai kat Nabi, kaki kuda depan dia 76 dalam pasiak, dia tersembam lagi ke depan. Sejak pada ni Nabi datang kat dia, Nabi tolong dia. Dan dia kata dia takkan memerangi Nabi. Dan semua orang yang akan lalu jalan ni, dia akan bagi tahu Nabi tak ada jalan ni, hangpa pergi balik Suraqah. Dan dijanji dia takkan lawan Nabi. Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dan Suraqah sebut pada Nabi, Suraqah kata, aku yakin agama yang kau bawa ni akan menang dan kau akan menguasai kekuasaan yang besar. Suraqah sebut. Dan Nabi kata, seolah-olah aku lihat sekarang ni, wahai Suraqah, hang akan diberi pakai dengan mahkota kebesaran Kisra. Suraqah ni akan masuk Islam. Dan Kisra tu, Kisra Parsi tuan-tuan, akan dikalahkan oleh Islam, dan maharaja dia punya mahkota tu akan diberikan kepada Suraqah. Ini janji Nabi pada Suraqah. Nabi janji pada Suraqah. Jadi Suraqah pun tercengang, sebab waktu Nabi janji ni belum ada negara Islam. Parsi tu kuasa besar dunia. Tak terfikir logik tuan-tuan, macam mana Parsi akan dijatuhkan. Rupanya Parsi jatuh pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cari, jumpa mahkota, gelang kebesaran, pakaian dia. Sayyidina Umar panggil Suraqah. Sayyidina Umar pakaikan pada Suraqah. Ingat janji Nabi SAW, Suraqah akan dapat harta rampasan perang Kisra Parsi tuan-tuan. Suraqah dia takkan merangi Nabi dah. Tapi pasal apa iblis main dalam rupa dia? Ini juga satu dalil menunjukkan jin syaitan boleh menjelma. Dia boleh menjelma. Kalau dia tak menjelma, tak apa. Kalau dia menjelma, kita boleh cederakan dia lah. Kalau dia main jelma depan kita, kita boleh cederakan dia. Sebagai ular ke orang ke, kita boleh cederakan dia. Kalau dia tak menjelma, kita tak boleh tengok dia. Siapa boleh kata mata dia tak berhijab? Ini kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah, dia adalah orang yang penipu. Sebab dalam Quran sebut, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Iblis dengan keturunan dia tengok kita, kita tak nampak dia. Iblis kalau tak menjelma, tak ada siapa nampak. Kalau dia menjelma, semua orang nampak. Macam itulah. Jadi tuan-tuan, dia main dalam Suraqah bin Malik ni sebab Quraisy masa ni, tentera Abu Jahal ni, dia bermusuh dengan suku Suraqah. Suraqah ni dia bukan Quraisy, dia Bani Mudlij. Jadi antara Bani Mudlij dengan suku Quraisy ada permusuhan. Waktu nak perang, Quraisy takut suku Bani Mudlij ni, walaupun kafir sama kafir. Macam kita tengok perang Rusia dengan Ukraine, bukan peperangan antara Islam lawan kufur, tapi pertempuran sama, orang bukan Islam lawan bukan Islam tuan-tuan. Itu lumrah, manusia sentiasa berperang dan berbeza. Jadi tuan-tuan, Bani Mudlij dengan Quraisy ni ada permusuhan. Jadi Quraisy risau waktu lawan dengan Nabi Muhammad SAW ni, Bani Mudlij ambil kesempatan serang di pokok belakang. Balas dendam. Jadi iblis datang dalam rupa Suraqah bin Malik. Sebab Suraqah bin Malik ketua kepada suku Mudlij. Jadi iblis kata, hampa jangan risau, mereka takkan main serang. Malah tuan-tuan, nanti dalam Quran Allah Ta'ala rakamkan apa yang iblis sebut kepada Al-Haris. Kemudian setelah menyertai pasukan Quraisy dari awal lagi, segera berganjak untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Nak lari. Masa ni iblis nak lari dah. Bila tengok tentera dah makin teruk, dah berkucar kacir, sebagai riwayat sebut iblis nampak Jibril. Iblis nampak Jibril. Dan dia nampak Mikail, dan dia nampak Israfil. Tiga-tiga ada. Ketika ni iblis nak lari. Tapi masa ni dia dalam rupa orang, rupa Suraqah bin Malik. Al-Harith bin Hisham yang melihat gelagatnya itu hendak memegangnya. Siapa Al-Harith bin Hisham? Adik Abu Jahal.
Al-Harith bin Hisham ni adik Abu Jahal. Dia nampak Suraqah nak lari, itu bukan Suraqah, tu iblis. Dia pegang tangan dia. Itu saya tunjuk tu, bila dia pegang, iblis tak dapat lari. Dia pegang. Maksud dia, jin kalau menjelma, jin lemah. Kita boleh pegang dia, kita boleh katuk dia, kita boleh kilas dia. Sebab tu bila iblis menjelma sebagai orang ni, Al-Harith bin Hisham ni, adik Abu Jahal pegang dia. Dia beranggapan bahawa iblis itu benar-benar Suraqah. Dia ingatkan memang Suraqah tu, iblis tu Suraqah. Maknanya tu iblis dalam rupa Suraqah. Tapi geng-geng Abu Jahal ni sangka itu Suraqah. Dia pun tak tahu itu jelmaan iblis. Tapi iblis itu memukul dada Haris hingga membuatnya dia kejang. Bila Haris pegang dia, iblis tak dapat nak lari. Iblis pukul di dada Haris sampai Haris kejang, tak boleh buat apa. Baik, pasal iblis tak boleh lari, Haris pegang dia. Dan Haris ni tuan-tuan, bila tuan-tuan baca akan datang nanti tuan-tuan yang jauh lagi, Al-Harith bin Hisham ni, walaupun waktu kita baca pada malam ni dia memerangi Nabi SAW dalam perang Badar, tapi Al-Harith bin Hisham ni adik Abu Jahal, dia masuk Islam. Akhir nanti dia masuk Islam. Sama juga dengan anak Abu Jahal, iaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Sama seorang lagi sepupu Abu Jahal, dan ada Ayyash bin Abi Rabi'ah. 3 orang ni. Sebab tu kita dalam hidup ni tuan-tuan, kita takkan capai satu tempat kedudukan yang kita boleh hina orang lain, kita merendahkan orang lain, pasal kita tak tahu akhir hayat orang lagu mana. Hidup ni selagi mana kita tak mati, tawaduk tuan-tuan. Sebab tu Imam Ghazali pesan pada kita cara kita nak tawaduk. Kalau tengok orang yang lebih kecil pada kita, muda pada kita, ingat dosa dia lebih kurang pada kita. Kalau tengok orang yang lebih tua pada kita, kena ingat ibadah dia lebih banyak pada kita. Kalau tengok orang yang sebaya dengan kita, kena ingat akhir hayat kita tak tahu lagu mana. Lagu mana pun kedudukan kita duduk tiap-tiap malam tahajud ke, rajin puasa ke, rajin berzikir ke, kita takkan sampai satu tempat yang melayakkan kita nak rasa takabur. Tak boleh. Al-Harith ni last sekali masuk Islam tuan-tuan. Dan Al-Harith ni mati sekali 3 orang, 3 beradik ni. Al-Harith bin Hisham, adik Abu Jahal, anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, dengan sepupu Abu Jahal, Ayyash bin Abi Rabi'ah, mati serentak dalam perang Yarmouk. Perang Yarmouk, perang yang dahsyat lah. Bila mati 3-3 ni tuan-tuan, dia pun tengah cedera parah. Haris cedera parah, Ikrimah cedera parah, Ayyash cedera parah. Orang datang nak bagi ayam. Bila nak bagi pada Al-Harith bin Hisham, Al-Harith tengok anak menakan dia, Ikrimah teruk, dia kata bagi kat Ikrimah dulu. Bila ayak tu sampai pada Ikrimah, Ikrimah tengok pak menakan pupu dia lagi teruk, dia kata tak apa, bagi sana dulu. Jadi bila sampai dekat Ayyash bin Abi Rabi'ah, Ayyash dah meninggal syahid. Patah balik ke Ikrimah, Ikrimah pun syahid. Patah balik ke Haris, Haris pun syahid. Jadi tuan-tuan, waktu ni tuan-tuan memerangi Nabi SAW. Tapinya tuan-tuan, rupanya akhir hayat dia mati di medan Yarmouk. Dan perang Yarmouk ni antara peperangan yang paling dahsyat lah. Antara yang paling dahsyat dan gemilang dalam sejarah peperangan dunia tuan-tuan. Peperangan Yarmouk antara Islam dengan Rom. Baik. Jadi Al-Harith ni, bila dia pegang iblis, dia tak mau lepas. Iblis tampak dada dia, tumbuk dada dia, terus kejang dia. Kemudian iblis lari. Maka kawan-kawan dia berkata, mana Suraqah? Jadi ramai-ramai lagi musyrik kafir Quraisy tanya dekat Al-Harith bin Hisham, mana Suraqah? Bukankah beliau pernah berkata bahawa dia akan menjadi pendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami? Jadi ramai-ramai kafir Quraisy itu bila nampak Suraqah lari, dia bertanya, Suraqah mana? Dia dah janji dah, dia takkan lari, dia akan bela kami. Al-Harith menjawab, sesungguhnya aku telah melihat apa yang engkau tidak lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, siksa Allah benar-benar amat pedih. Setelah itu dia lari dan menunjukkan diri ke laut. Jadi tuan-tuan, iblis ni asalnya tuan-tuan, sebelum perang Badar, iblis ni, perangai iblis dia main dalam rupa Suraqah. Ni perangai iblis tuan-tuan. Dia main dekat Abu Jahal dengan kafir Quraisy ni, iblis. Dia main dalam rupa Suraqah bin Malik. Dia kata apa? Dalam Quran sebut, dalam kitab ni sebut, dalam Quran tuan-tuan tengok dalam surah Al-Anfal ayat 48. Dia sebut, wa idz zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Syaitan ni, iblis, syaitan lah, orang jauh pada rahmat Allah.
Iblis ini menjadikan kafir Quraisy ni menampak baik amalan mereka. Mereka jadi semangat dan berani nak merangi Nabi dengan para sahabat. Wa qala la ghalibakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Iblis kata kat Abu Jahal dengan ramai-ramai ni. Iblis kata apa? Hampa jangan duk takut. Hari ni tak ada siapa boleh kalahkan hampa. Wa inni jarul lakum, dan akulah yang akan melindungi hampa. Aku akan lindung hampa. Kemudian falamma tara'atil fi'atani nakasa ala anqibih. Bila bertemu antara dua pasukan, iaitu pasukan Rasulullah SAW dengan pasukan Abu Jahal, dan nampak para malaikat tadi, tentera dah kucar kacir, naqasa ala anqibih, iblis lari ke belakang. Pasal apa iblis lari? Iblis kata waqala inni bari'um minkum. Waktu iblis lari tu, iblis kata apa? Aku berlepas diri daripada hampa. Dia takut masa ni. Dia nampak tentera nak kalah, dia nampak tentera ni nak kalah, dia nampak Jibril. Aku berlepas diri daripada hampa. Berlepas diri ni maksud aku tak ada kaitan dengan hampa. Iblis kata dekat geng-geng kafir Quraisy, aku tak ada kaitan dengan hampa. Inni akhafullah. Aku takut pada Allah. Iblis sebut aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Mula-mula dia janji nak tolong. Bila dah nak kalah, dia lari, dia kata dia takut pada Allah. Dalam riwayat lain tuan-tuan sebut, tuan-tuan tengok dalam tafsir, iblis ni dia lari sampai dia lari ke laut, dia terjun ke laut. Bila terjun ke laut, maka dia sebut mau'iduka ya Rabb, mau'iduka ya Rabb. Maksudnya ya Allah, janjimu ya Allah, ya Allah janjimu ya Allah. Apa dia tuan-tuan? Janji Allah iblis akan mati hari kiamat nanti. Dia takut hari itu Allah matikan dia. Tu yang dia lari tu. Dia lari terjun ke laut dan disebut ya Allah janjimu ya Allah, janjimu, yakni memanjangkan umur dia sampai akhir hayat. Itulah perangai iblis tuan-tuan. Pada peringkat permulaan dia akan sebut dia akan tolong. Tapi tuan-tuan bila dah nampak nak kalah, dia lari. Cerita dia sama je tuan-tuan. Bila tuan-tuan tengok cerita berkenaan dengan apa, Barsisa, sama perangai iblis macam tu. Barsisa dalam surah Al-Hashr ayat 16 Allah Ta'ala sebut kamathalis syaitan idh qala al-insan nikfur, seperti mana iblis ketika mana dia berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullah rabbal alamin. Apabila lelaki itu kufur, iblis kata kat dia, aku berlepas diri pada hang, aku takut pada Allah. Itu perangai iblis. Sebab iblis ni dikenai Allah. Sebab itu bila Firaun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kan Firaun pernah sebut lagu tu, aku Tuhanmu paling tinggi. Bila iblis dengar, iblis pengsan. Pasal iblis tak berani sebut tu. Iblis tak berani sebut aku Tuhanmu yang paling agung. Bila Firaun sebut, pengsan iblis tuan-tuan. Pengsan iblis. Takut dia dengan kata-kata Firaun tu. Iblis ni memang makhluk paling jahat. Jahatnya iblis ni pasal apa? Pasal dia takbur. Dia tak dapat terima yang Adam alaihi salam ada satu makhluk, dia kena tunduk hormat, dia tak dapat terima. Dan dia tolak arahan Allah, dia hina Nabi Adam. Itulah sebab dia sesat sampai akhir hayat dia. Jadi iblis ni tuan-tuan, dia tahu, dia tak pernah sebut dia Tuhan, Tuhan yang agung, insan dia. Sama dengan kes ni. Iblis kata kufurlah. Bila laki tu kufur, dia kata kat laki tu, aku berlepas diri pada hang, aku takut pada Allah. Tapi dia tak beriman pada Allah. Iblis punya perangai. Siapa laki ni tuan-tuan? Dalam surah Al-Hashr ayat 16, ulama bincang-bincang, dialah Barsisa. Jangan Barsisa, seorang lelaki rahib daripada kalangan Bani Israel. Dia nak sebut iblis punya cara tipu orang ni tuan-tuan, bijak. Tipu orang bijak, pandai dia. Sebab tu kita makruh kita maki hamun iblis. Kita disuruh bukan maki hamun dia, kita disuruh minta lindung dengan Allah daripada tipu daya dia. Fa idza qara'tal Quran, bila kita baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung dengan Allah daripada minasyaitanir rajim, pada syaitan. Jadi tuan-tuan, yang cerita Barsisa ni cerita kafir Quraisy kena tipu dengan iblis. Dia kata nak tolong, betul dia lari tinggal tuan-tuan. Sebelum ni Barsisa pun kena juga. Jadi cerita Barsisa ni banyak versi dia. Salah satu cerita Barsisa disebut, Barsisa ni dia seorang rahib. Rahib yang duduk di sinagog.
Sinagog ni tempat ibadah orang Yahudi ataupun disebut sebagai kanisah, tempat orang Yahudi berkumpul buat ibadah. Jadi ada satu tempat ibadah orang Yahudi, rupa dia pun macam masjid tuan-tuan, macam kubah. Tuan-tuan boleh tengok di internet, sinagog tempat ibadah orang Yahudi ni macam masjid, dia ada kubah, cuma dia ada bintang 6 tu lah, dia berbintang 6 tu sinagog lah. Jadi itu tempat dia beribadah. Tapi Barsisa ni Islam, Bani Israel kuat ibadah. Macam mana iblis tipu dia? Di tepi tepi tempat Barsisa beribadah ni ada seorang perempuan yang mengembala kambing. Tiap malam perempuan ni akan pergi tidur dekat dengan tempat dia punya ni lah, dia punya sinagog, tempat ibadah dia. Rahib ni Barsisa pergi rehat di situ. Iblis kata kat dia, hasut dia lah, kan lebih bagus hang jemput dia masuk rumah hang. Kesian dia tidur kat luar. Dia pun jemput masuk. Mula-mula duduk kat bawah, dia duduk kat atas. Dah lama-lama tuan-tuan, dia bagi makan kat perempuan tu. Kemudian dah lama iblis kata, kan lebih baik hang pergi tengok keadaan dia lagu mana. Dia tengok pula keadaan perempuan tu. Sampailah tuan-tuan, sikit-sikit. Mula-mula duduk bawah, kemudian bagi makan, kemudian duduk tengok selalu, kemudian boleh duduk bersama. Iblis tuan-tuan, cara dia nak hasut. Sampailah si rahib ni berzina dengan perempuan tu. Berzina. Bila dah berzina, mengandung. Tak mengandung tak apa, mengandung. Bila dah mengandung, dia tak tahu nak buat apa. Masa ni iblis datang. Dia main dalam rupa orang lah. Iblis kata apa? Hang tak ada jalan dah nak selamat ni. Cara hang nak selamat, hang ni rahib, orang kampung semua respect kat hang, percaya kat hang, macam alim lah, ustaz lah. Lah ni hang nak selamat, uqtulha, hang bunuh dia ni. Wadfinha, lepas tu hang tanam. Dia pun Barsisa ni pun dia takut. Nak buat lagu mana kan? Nanti kalau aku tahu aku bagi dia mengandung, macam mana? Barsisa pun bunuh perempuan tu, tanam perempuan tu. Iblis punya, tengok dia nak bagi sesat ni. Kebetulan perempuan ni ada 4 adik-beradik lelaki. Dia ada 4 adik-beradik lelaki, dia seorang perempuan. Iblis pergi dekat, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Tabari ada sebut dalam surah Al-Hashr ayat 16. Iblis pergi dalam mimpi mereka tuan-tuan, 4-4 ni. Dan kita sebut dalam hadis yang sahih, iblis ni dia boleh manipulate mimpi kita. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan mimpi nampak hantu, boleh dikatakan itu memang hantu lah. Senang kata lah, kalau tuan-tuan mimpi ada hantu depan rumah tuan-tuan, memang betul lah tu tuan-tuan. Macam tu lah, dia memang boleh manipulate tuan-tuan punya mimpi. Dia disebut dalam hadis, syaitan dia boleh masuk dalam mimpi dan dia manipulate mimpi kita. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan mimpi, tuan-tuan tengah tidur, mimpi ada hantu nak cekik tuan-tuan, tuan-tuan terjaga, tuan-tuan baca lah, boleh jadi sungguh tu. Nah, boleh jadi sungguh. Jangan takut, relax, tuan-tuan baca aja. Jadi tuan-tuan, bila iblis ni dia pergi 4 adik-beradik ni, dia masuk dalam mimpi. Dia masuk dalam mimpi. Dia buat apa? Dia bagi tahu. Hangpa tahu tak? Rahib tu dia dah berzina dengan adik hangpa. Dia bagi tahu. Padahal dia yang suruh rahib tu bunuh. Suruh tanam kat tempat sekian. Lepas tu dah rahib tu buat, dia pergi dekat masuk dalam mimpi 4 adik-beradik ni, abang pada perempuan ni lah. Hang tahu rahib tu dah berzina dengan adik perempuan hangpa. Dan bila adik perempuan hangpa mengandung, dia dah bunuh. Dan dia tanam di tempat sekian dan sekian. Dia siap bagi tahu kat mana dia tanam. Iblis punya perangai. Rahib tu dia tanam dan rahib tu bubuh batu besar atas dia. Dia pergi kat 4. Esok pagi, seorang dia pun bangun. Salah seorang daripada 4 orang tu sebut, fa inni ra'aitul barihah ru'ya, malam tadi aku mimpi, aku tengok satu mimpi. La adri aqusuha am atruk, aku tak tahu aku nak cerita ke tak cerita. Sebab salah. Sebab rahib tu orang baik. Orang kampung kenal Barsisa ni orang baik, kuat ahli ibadah. Takkan dia berzina dengan adik kita dan bunuh adik kita. Jadi dia tak tahu mimpi ni aku nak cerita ke aku tak cerita. 3 orang lagi kata hang cerita. Dia pun cerita, dia mimpi ada orang mai bagi tahu rahib ni, tok guru lah senang kata, tok guru hebat lah, telah rogol adik kita, bunuh, tanam di tempat sekian, buh batu besar atas tu. Bila dia sebut lagu tu, adik-beradik yang kedua kata, inni ra'aitu zalik, aku pun mimpi benda yang sama semalam. Yang ketiga kata, aku pun mimpi benda yang sama semalam.
Yang keempat kata, aku pun mimpi macam semalam juga nampak ke. Tengok iblis. Oh, halus, licik permainan dia tuan-tuan. Jadi depa pun pergi tempat yang iblis bagi tahu tu, depa alihkan batu tu, tengok betul ada mayat adik di bawah tu. Kemudian depa pergi jumpa rahib tu, depa turun dia, depa pukul dia dan depa nak bunuh dia. Waktu depa ambil rahib ni, depa nak bunuh pak beradik ni, iblis mai lagi dekat rahib tadi tu lah. Mula-mula dia dah mai dah, dia yang nasihat suruh bunuh, suruh tanam. Kali ni iblis kata apa? Inni awqa'tuka alladhi fihi, akulah yang menyebabkan jatuh dalam situasi ni. Kalau hang nak selamat, fasajada li sajdatan wahidah. Kalau hang nak selamat, hang sujud kat aku sekali je dia. Sujud sekali je. Kalau hang sujud kat aku sekali, aku akan selamatkan hang. Maka bersisa ni dia pun tak tahu nak buat lagu mana. Dia pun sujud. Dia sujud sekali. Bila dia sujud, iblis pun pergi. Depa pun bunuh dia tuan-tuan. Itu dalam sebuah surah Al-Hasyr, mati kufur. Sebahagian riwayat kata dia ni dah beribadah di tempat ibadah tu 60 tahun. 60 tahun dah buat ibadah. Tapi syaitan tipu dia lagu tu. Syaitan kata apa? Iblis kata apa? Kufur. Bila dah kufur, iblis kata qala inni bari'um mink. Aku berlepas diri pada hang. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut dengan Allah, Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan, jangan ditipu oleh iblis dan syaitan. Sebab tu kita dalam hidup, kalau datang hasutan jahat, itu syaitan tuan-tuan. Mai idea jahat dalam kepala kita, idea jahat dalam hati, itu syaitan tuan-tuan. Jangan terpedaya tuan-tuan. Quran sebut ya'iduhum wa yumannihim, itu kerja syaitan. Kita tak nampak dia tuan-tuan. Mana syaitan? Syaitan buat apa? Syaitan lah duk azuk kita tu. Syaitan lah duk bagi idea bukan-bukan tu. Ya'iduhum, dia janji bukan-bukan. Wa yumannihim, dia bagi angan-angan bukan-bukan. Wa ma ya'idumu syaitanu illa ghururah. Tidaklah ada yang syaitan janjikan melainkan perkara-perkara yang mengarut, dusta. Jadi tuan-tuan, orang kafir Quraisy, Abu Jahal kena tipu dengan iblis. Iblis tipu. Bila nak galah iblis tinggal. Biar. Ini kerja iblis. Sebab tu kita bila nak buat jahat, kalau mai idea kata buat jahat luar nanti hang tobat, jangan. Kita tak tahu bila kita mati. Ambil lah sikit, kan ada apa pun. Bila dah kita buat tuan-tuan, kita yang nak bertanggung tuan-tuan. Iblis tinggal kita. Siapa yang tak ambil pengajaran tuan-tuan kat dunia ni, dia tak mau dengar pengajaran tuan-tuan, tak mau ambil pelajaran. Nak ikut juga tuan-tuan nafsu dia, nak ikut juga buat maksiat. Tuan-tuan, nanti dia akan menyesal di akhirat. Ni Abu Jahal dah kena tipu. Jangan kita kena tipu dengan iblis lagi tuan-tuan. Abu Jahal dah kena tipu dengan kita, jangan tipu. Bila kena tipu tuan-tuan? Nanti di akhirat. Di akhirat nanti tuan-tuan, iblis akan tipu lagi. Tuan-tuan tengok dalam surah Ibrahim ayat 22. Ini cerita bab iblis tipu orang tuan-tuan. Dalam ayat Ibrahim ayat 22 sebut wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan iblis berkata setelah selesainya urusan. Nanti di hari kiamat tuan-tuan, semua ahli orang beriman masuk syurga, orang yang jahat masuk neraka. Orang neraka tuan-tuan pakat pergi ke iblis. Hang punya pasal orang ramai pergi rumun dia, pergi rumun iblis. Ini bapak jahat, itulah orang pergi rumun iblis, masuk neraka pasal dia. Jadi bila pakai pergi rumun iblis, iblis ni dia naik atas mimbar. Mimbar ni terbuat daripada api neraka. Sebab dalam api neraka dalam ni, orang ramai-ramai rumun iblis. Ni yang bohong Abu Jahal yang negah ni. Orang marah dia lah. Ramai orang marah dia. Iblis berkhutbah tuan-tuan. Ini khutbah terakhir yang ahli neraka dengar dalam neraka. Kalau kita kat dunia tak mau dengar nasihat, mai ustaz nasihat tak mau, mai ada ulama nasihat tak mau, mai orang bagi pengajaran baca hadis, Quran, bagi kefahaman agama kita tak mau. Nanti di neraka kita akan dengar khutbah iblis tuan-tuan. Iblis bagi khutbah. Masa ni tak boleh buat apa dah. Iblis kata apa? Lebih kurang ni tuan-tuan. Ditipu. Iblis kata apa? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan syaitan berkata apabila telah selesai semua, masuk syurga, masuk neraka. Kata iblis, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ni iblis kata kat ahli neraka semua, Allah dah janji dekat hampa dengan janji-janji yang benar.
Apa janji Allah dalam Quran? Buat baik dibalas baik, syurga Allah yang luas, pahala yang luas, nikmat syurga, nikmat di alam kubur, pahala yang luas, syurga yang seluas langit dan bumi. Allah janji hampa dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, aku pun janji juga kat hampa. Fa akhlaftukum, tapi aku tipu hampa. Allah janji hampa janji benar, dan aku janji juga tapi aku tipu hampa. Kemudian wa ma kana li alaikum sultanun illa an da'autukum fastajabtum li. Kata iblis, aku bukan ada power pun nak paksa hampa. Aku tak ada power pun, tak ada kuasa pun nak paksa hampa. Jangan Islam, jangan apa, taat pada Allah dan Rasul, aku tak ada kuasa pun. Illa an da'autukum, aku cuma ajak aku ajak hampa fastajabtum li, dan hampa dengar aku punya ajakan, hampa yang terima. Fala talumuni, kata iblis, hampa jangan duk salah dengan aku. Hampa jangan duk salah aku, ramai-ramai mai serang aku, jangan duk salah aku. Walumu anfusakum, hampa salah diri hampa sendiri. Ma anna bimusriqukum, aku tak boleh tolong hampa, iblis kata. Aku tak boleh tolong hampa. Wa ma antum bimusriqi, hampa semua bukan boleh tolong aku pun. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, kata iblis, aku tak benarkan semua yang hampa mempersekutukan aku dengan Tuhan, yang hampa pergi sembah selain pada Allah tu, aku pun tak percaya benda tu. Hampa pergi sembah patung ke, tokong ke, sembah jin ke, aku pun tak percaya semua benda tu. Innadh zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya bagi orang yang zalim azab yang pedih. Kat dunia kalau kita tak dengar nasihat tuan-tuan daripada Quran, daripada hadis, mungkin daripada ustaz, daripada ulama tuan-tuan, kat akhirat kita akan dengar nasihat daripada iblis tuan-tuan. Iblis lepas diri tuan-tuan, macam ni juga. Baik, kemudian kekalahan yang teruk. Tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mula merebak di barisan orang musyrik. Ramai orang-orang musyrik yang telah terkorban dan jatuh kerana diserang oleh orang muslim. Pertempuran mula kendur dan akan ditamatkan. Ramai antara orang musyrik yang lari daripada medan pertempuran. Ini semakin memudahkan orang muslim untuk menawan dan memerangi pihak lawan. Maka lengkaplah sudah kekalahan orang-orang musyrik. Kalah tuan-tuan, ni kalah. Kira kalah dah, iblis lari, depa pun kalah tuan-tuan. Kemarahan Abu Jahal. Abu Jahal tak mati lagi. Abu Jahal, yang ni abang kepada Al-Haris bin Hisham. Sebab tu tuan-tuan saya sebut tadi, Abu Jahal ni jahat. Nabi sebut dia Fir'aun hazil ummah, dia nak mati ni Abu Jahal macam ni. Nabi bila tengok kepala Abu Jahal dibawa pada Nabi SAW, Nabi tengok kepala Abu Jahal, Nabi kata hadza Fir'aun hazil ummah, inilah Fir'aun umat ini. Dan Fir'aun umat ini lebih jahat daripada Fir'aun Musa. Fir'aun yang lain Nabi Musa tu dengan Abu Jahal, Abu Jahal jahat lagi. Tu yang Nabi sebut Abu Jahal. Tapi adik-beradik dia ahli syurga, mati syahid lagi tuan-tuan. Sebab tu kita jangan apa, jangan mendahului Allah dalam beberapa perkara, jangan tuan-tuan. Kita tak tahu. Sebab tu Nabi SAW pernah waktu dalam perang Uhud kan, umat Islam kalah, umat Islam syahid 70. Jadi pak saudara Nabi dan beberapa orang sahabat yang dipotong telinga, dipotong hidung. Hamzah kan kena potong hidung, telinga. Dan Nabi sebut akan balas balik perbuatan orang kafir ni, akan balas balik. Dan Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, kata Allah, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu tentang mereka wahai Muhammad. Au yatuba alaihim, boleh jadi Allah ampunkan mereka. Au yu'adzibahum, Allah azabkan mereka. Memang sebahagian umat Islam dalam perang Uhud Allah ampunkan. Khalid al-Walid masuk Islam, Ikrimah masuk Islam, yang ada dalam perang Uhud masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, Allah ampunkan mereka. Ada juga entah Islam yang masuk neraka. Sebab tu jangan kita beli bahan, kita berhenti, kita tak tahu akhiratnya lagu mana. Sebab tu kita dengar ada kisah-kisah orang yang bunuh, contoh yang telah membunuh Sayyidina Osman bin Affan. Yang bunuh dia orang Islam. Yang bunuh Sayyidina Husain orang Islam. Yang bunuh Sayyidina Hasan, yang racun Sayyidina Hasan. Yang bunuh Sayyidina Ali tuan-tuan. Yang bunuh sahabat Nabi ramai lagi tuan-tuan, yang bunuh sahabat Nabi. Kita nak letak depa apa hukum depa tuan-tuan? Depa orang Islam. Kita boleh sebut tuan-tuan, kita harap Allah Ta'ala azab depa dengan azab yang pedih. Itu kan. Depa telah menyebabkan jadinya fitnah di kalangan umat Islam. Tapi kita tak lebih daripada itu. Allah Ta'ala lebih mengetahui tuan-tuan tentang isi kandung hati hamba dia. Tapi kita harap Allah Ta'ala siksa depa dengan azab yang pedih.
pasal dia menyebabkan fitnah yang berlaku di kalangan umat Islam. Contohnya dia macam Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj zalim, Hajjaj bunuh orang puluh-puluh ribu, ada yang kata sampai ratus ribu Hajjaj bunuh. Zalim Hajjaj ni. Tapi nak sebut perakhiran dia lagu mana, wallahu alam. Umar bin Abdul Aziz disebut tentang Hajjaj. Dia kata Hajjaj ni adu Allah, Hajjaj ni adalah musuh Allah. Bunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, cucu Sayyidina Abu Bakar dia bunuh. Kemudian dia bunuh ulama besar tafsir Juraish, ulama besar tafsir dia bunuh. Sahabat Nabi tuan-tuan, ribuan Ansar dibunuh, Muhajirin dia bunuh. Jadi tuan-tuan, musuh Allah. Cuma hanya kata Umar bin Abdul Aziz, ada dua perkara yang aku cemburu dengan Hajjaj. Yang pertama, Hajjaj ni sangat sayang kepada Al-Quran. Itu Hajjaj. Yang kedua, Hajjaj ni akhir dia sebelum dia mati lah. Hujung-hujung nak mati tu, akhir kalam dia sebelum dia mati, dia sebut, ya Allah, engkau ampunlah dosaku, sekalipun seluruh manusia menganggap engkau takkan ampunkan. Itu doa dia sebelum akhir hayat dia. Hanya Allah yang tahu akhir hayat dia lagu mana. Jadi kita berhenti tuan-tuan. Cuma orang yang buat maksiat, kita harap Allah Ta'ala balas dengan azab yang pedih. Kemarahan Abu Jahal. Ketika Abu Jahal melihat tanda-tanda kebimbangan mula menghantui barisannya, maka Abu Jahal berusaha bersikap berani dan cuba menaikkan semangat pasukannya. Dia nak kalah dah, dia bawa berani lah. Dengan sisa kebongkakannya dan keangkuhannya yang masih ada, Abu Jahal berseru, janganlah sekali sikap Suraqah yang pengecut di hadapan kamu membuat kamu menjadi kalah, kerana sebenarnya dia terikat dengan perjanjian dengan Muhammad. So Abu Jahal tahu Suraqah ada perjanjian dengan Muhammad, yang Nabi Muhammad bagi janji dekat dia kan, jangan merengi Nabi SAW. Padahal yang dia tengok tu bukan Suraqah, itu adalah iblis. Suraqah tak ada dalam perang ni. Jangan sekali terbunuhnya Utbah, ni yang awal-awal terbunuh, yang dibunuh oleh Hamzah, yang kemudian Syaibah yang dibunuh oleh Ali, dan Al-Walid yang dibunuh oleh Ali dengan Hamzah. Membuat kamu takut, mereka sudah mati mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali sebelum dapat menawan dan memenjarakan mereka. Semangat Abu Jahal. Walaupun dah nampak kalah, Abu Jahal semangat lagi. Kita tak akan kembali demi Lata dan Uzza, kita tak akan kembali sebelum kita tawan umat Islam ataupun kita penjarakan mereka. Jika aku tidak mendapatkan seseorang di antara kamu yang terbunuh, maka ambillah dia agar kita dapat mengetahui keadaan yang menimpanya. Jadi semangatnya Abu Jahal ni sampai dia harap seorang pun tangkap seorang di kalangan mereka pun tak apalah, bunuh tuan-tuan. Tetapi ucapannya itu tidak sempat dihabiskan kerana pasukan tenteranya telah kucar-kacir akibat serangan yang hebat daripada tentera muslimin. Tak ada yang dihabis sebut, tentera Islam main serang, jadi kucar-kacir. Dalam suasana yang kelam kabut itu, hanya beberapa orang sahaja tentera kafir yang masih bertahan. Namun semua itu tidak berhenti lagi dalam menghadapi serangan tentera muslim yang berterusan. Pada waktu itu tubuh Abu Jahal jelas kelihatan di hadapan tentera muslimin. Tidak, orang tak nampak Abu Jahal, dia duduk jauh. Tapi waktu kucar-kacir ni orang nampak lah. Nampak Abu Jahal tengah naik atas kuda dia, tengah duduk kalut tuan-tuan, bagi orang semangat. Dia berpusing-pusing menaiki kudanya, seakan-akan kematian sudah menunggunya dan akan menyedut darahnya melalui tangan dua pemuda Ansar. Dari dua pemuda yang bunuh, umur baru belasan tahun. Nama dia Muaz dengan Muawiz. Dua orang ni muda lagi, umur baru belasan tahun. Jadi mereka ni yang bunuh Abu Jahal. Mereka serang Abu Jahal. Abu Jahal cedera, tak boleh bergerak. Datang Abdullah ibn Mas'ud, potong kepala Abu Jahal. Mereka ni yang serang. Abdul Rahman bin Auf mengatakan tentang kenailah sahabat Nabi, nama dia Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya. Sahabat Nabi yang paling kaya adalah Abdul Rahman bin Auf. Nombor dua adalah Sayyidina Osman. Ini Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang Nabi benarkan dia memakai kain sutra. Nabi benarkan. Sebab Abdul Rahman bin Auf, dia tak boleh pakai kain biasa. Kalau pakai kain biasa, kulit dia allergic. Jadi kata allergic. Maka Nabi benarkan dia memakai sutra. Bila dia pakai sutra, kulit dia okey. Maksud dia ada kelonggaran lah tuan-tuan dalam beragama ni. Itu ada seorang sahabat Nabi yang hidung dia terpotong. Perang, hidung dia terpotong. Hidung dia terpotong, nampak lubang dalam. Dia ambil perak, dia tutup.
lubang hidung dia yang terpotong ni, nampak lubang dalam, dia ambil perak, dia tutup dengan perak. Bila dia tutup dengan perak, cedera tu makin teruk, makin teruk, dan Nabi SAW mencadangkan supaya tutup di situ menggunakan emas. Jadi dia ambil emas, ditutup dengan emas. Rupanya bila pakai emas elok, hilang allergi kulit tu. Sama juga Abdurrahman bin Auf, Rasulullah benarkan dia pakai sutra. Di sutra ni dia, kalau kita tengok hak yang kita ni nipih. Kalau maharaja-maharaja dulu tuan-tuan, sutra ni tengok pembuatan ni susah tuan-tuan, susah. Tapi nak cerita dah lama dah sutra ni, bukan benda baru. Lama dah, ribuan tahun tuan-tuan, ribuan tahun sebelum zaman Nabi lagi tuan-tuan. Saya ingat sebelum Masihi lagi. Dia mula diperkenalkan di China. Kerajaan-kerajaan China, maharaja-maharaja yang kaya-kaya tu, depa lah pakai baju sutra, tapi tak pakai sutra nipih macam kita tu. Sutra nipih macam kita tu dia senang kedut. Ni dipakai sutra tebal. Itulah pakaian maharaja-maharaja Cina dulu. Dan teknik pembuatan sutra ni disembunyikan selama 2000 tahun. Orang tak tahu. Kerajaan Cina sembunyikan, tak bagi orang tahu. Pembuatan rahsia. 2000 tahun dia pun sembunyikan. Lepas 2000 tahun baru orang tahu bagaimana sutra itu dihasilkan. Sekarang ni sutra masih lagi dianggap antara kain-kain yang paling mahal kat dunia lah. Dan cerita sutra ni memang dah lama dah. Pada zaman Nabi pun dah ada. Dan tak dibenarkan orang lelaki pakai. Orang perempuan boleh pakai, orang lelaki tak boleh. Cadar kalau buat sutra pun orang lelaki tak boleh baring atas dia. Kan cadar, katil-katil kan, lapik tu, kita buat sutra baring atas dia tak boleh. Orang perempuan boleh. Dia memang dikhususkan untuk orang perempuan. Baik. Tapi Abdurrahman bin Auf kerana dia sakit, Nabi benarkan. Kulit dia kalau pakai sutra okey. Hilang allergi tu. Bila dia pakai hak lain, dia allergi. Kemudian tatkala aku mendengar berada di tengah barisan dalam perang Badar, aku melihat ke arah kiri dan kanan. Dia tengok kiri dan kanan. Aku lihat ada dua pemuda yang masih muda belia. Aku tidak berani menjamin keselamatan kedua saat itu. Umur dia dalam 12 tahun tuan-tuan, 12 tahun, 13 tahun, muda sangat. Salah seorang di antara mereka bertanya dengan berbisik-bisik kepadaku, "Wahai bapa saudaraku, tunjukkanlah kepadaku siapa dia Abu Jahal." Berani betul ni, sebab Abu Jahal ni ketua komandan. Dia bertanya mana Abu Jahal. Memang berani lah. Padahal kecil lagi tanya mana Abu Jahal. Aku dengar dia suka mencaci dan menghina Rasulullah SAW. Dua orang ni kata, ni dua beradik ni, kami dengar dia suka menghina Nabi SAW. Lalu dia berkata lagi, demi yang diriku ada di tangannya, jika aku sudah melihatnya, maka tak ku biarkan dia hilang dari penglihatanku hingga siapakah di antara kami yang lebih dahulu mati. Jadi dia berkata apa? Kalau kami berdua ni nampak Abu Jahal, kami takkan lepaskan dia daripada penglihatan kami sampailah siapa yang mati, dia ke kami dulu mati. Memang azam sungguh. Aku terpegun mendengar ucapannya, kata Abdurrahman bin Auf. Lalu pemuda yang satu lagi mengerling kepadaku dan bertanya seperti itu kepadaku. Aku menajamkan pandanganku mencari-cari Abu Jahal yang sedang berpusing-pusing di tengah orang ramai. Setelah melihat, aku berkata kepada mereka berdua, apakah kamu tidak melihat? Itulah sasaran engkau. Abdurrahman bin Auf cari, sebab dia pun tak pernah tengok Abu Jahal. Abdurrahman tengok dan dia nampak Abu Jahal. Jadi Abdurrahman bin Auf kata, hangpa nampak tu? Itulah sasaran hangpa cari tu. Masing-masing menjawab, akulah yang telah. Kedua pemuda itu langsung menyerang Abu Jahal secara serentak dengan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Bila dia nampak Abu Jahal, dia serbu terus. Padahal masa itu masih lagi ada tentera-tentera musyrik. Dia terus serang Abu Jahal tanpa dia hiraukan ada tentera yang musyrik yang ada di keliling Abu Jahal, sehingga dapat membunuhnya. Kemudian keduanya menemui Nabi SAW dan baginda bertanya, siapakah di antara kamu berdua yang telah membunuhnya? Dan dia bunuh, dia pergi kat Nabi SAW. Nabi tanya, siapa yang bunuh? Masing-masing menjawab, akulah yang telah membunuhnya. Apakah kamu sudah mengusap pedang? Tanya baginda. Belum. Mereka berdua kata, kami yang bunuh. Abu Jahal kata Nabi SAW, tengok pedang. Nabi nak tengok darah yang ada di pedang tu. Nabi tengok darah tu, Nabi tahu ni darah Abu Jahal. Nabi nak tengok darah Abu Jahal ni ada kat pedang siapa? Yang Muaz ke Muawiz ke? Masing-masing menjawab, aku yang telah membunuhnya. Baginda memandang pedang milik mereka berdua, lalu bersabda, kamu berdua telah membunuhnya. Rasulullah tengok pedang mereka, kat pedang mereka berdua ada darah Abu Jahal. Jadi kata Nabi,
kamu berdua telah membunuhnya. Maknanya dia memang betul dia pembunuh Abu Jahal. Nabi SAW menyerahkan harta rampasan perang miliknya secara khusus kepada Muaz bin Am bin Jamuh dan juga Muawis bin Afra. Baik, habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung sikit lagi berkenaan dengan kisah kematian Abu Jahal. Maksud Abu Jahal ni panjang sikit. Lepas dia kena serang ni dia tak mati lagi naknya. Dia dah cedera apa tapi dia tak mati. Dia nazak dia kena serang dengan Muaz dengan Muawis, dia jatuh, dia nazak, dia tak mati lagi. Nanti datang Abdullah bin Mas'ud dekat dia dan dia ada dialog antara dia dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya siapa yang menang pada hari ini. Dan kita tengok kesombongan dia lah, sampai dia nak mati pun dia sombong juga. Baik, habis tuan-tuan. Berkenaan dengan kekalahan teruk pasukan Quraisy, dan kita akan sambung pada akan datang berkenaan dengan kisah bagaimana kepala Abu Jahal dipanggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu habis tuan-tuan. Kekalahan daripada pasukan Quraisy. Ya. Pasal terbunuhnya cucu Nabi SAW. Yang pertama, terbunuhnya Sayyidina Osman. Sayyidina Abu Bakar meninggal sakit, dia tak terbunuh. Sayyidina Umar dibunuh oleh orang Majusi, iaitu apa nama dia yang bunuh Sayyidina Umar? Abu Lulu'ah Al-Majusi. Jadi tak apalah. Sebab tu bila terbunuhnya Sayyidina Umar sebut Alhamdulillah, sebab yang membunuh dia adalah di kalangan orang yang bukan Islam. Kemudian terbunuhnya Sayyidina Osman di tangan orang yang mendakwa di Islam, Sayyidina Osman. Dan Nabi SAW pernah pesan pada Sayyidina Osman dah, jadi orang yang bunuh Sayyidina Osman ni di kalangan orang-orang yang munafik, Nabi sebut. Yang mana Nabi pesan, ya wahai Osman, in walakallahu hadzal amr, apabila Allah Taala lantik kamu pegang jawatan ni, fa aradakal munafiqun, orang munafik nak Sayyidina Osman an takhla'ahu, melepaskan, seperti mana pemberontak dia berpaksa Sayyidina Osman lepaskan jawatan tu. Fala takhla'u, Nabi pesan jangan lepaskan. Dan Sayyidina Osman tak lepaskan sampailah dia dibunuh oleh orang yang mendakwa di Islam lah. Ketika Sayyidina Osman sedang baca Quran, dan Quran tu pun masih ada lagi di Uzbekistan. Tu boleh tengok di Uzbek ada lagi Quran tu. Darah Sayyidina Osman pun ada atas tu, dan ada beberapa orang saintis yang ambil sampel darah tu dan dia cek, rupanya darah tu memang pada tahun terbunuhnya Sayyidina Osman. Memang darah tu sesuai. Quran tu masih ada lagi di Uzbekistan. Quran darah dia, Sayyidina Osman tengah berpuasa masa tu, dan Sayyidina Osman bermimpi nampak Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dan Rasulullah kata, bersabarlah, kamu akan berbuka bersama dengan kami. Jadi dia pun dibunuh dan mati ketika berpuasa dan sedang membaca Al-Quran, Sayyidina Osman bin Affan. Orang yang bunuh ni dia orang Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal fitnah. Kononnya Sayyidina Osman bin Affan ini politik tuan-tuan. Apa dia? Bias, sikap adik-beradik tak adil, fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah dengan geng-geng dia lah tuan-tuan. Itu pertama, Sayyidina Osman bin Affan. Yang kedua berkenaan dengan Sayyidina Husain. Bagaimana terbunuhnya Sayyidina Husain? Sayyidina Husain bergerak ke Karbala. Dia ada pergi ke Karbala. Cerita Sayyidina Husain ni, orang tak bersetuju dengan lantikan Muawiyah kepada Yazid. Saya kena ringkas dia tuan-tuan, panjang nak sebut ni, sejam lagi boleh sebut tuan-tuan, panjang riwayat dia. Yang tak setuju ramai bila Muawiyah lantik anak dia Yazid bin Muawiyah. Jadi bila lantik, yang tak setuju ramai. Abdullah bin Zubair tak setuju, tu apa, cucu pada Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Sayyidina Husain tak setuju, ramai tak setujulah. Sebab sepatutnya syura, bukan lantikan terus. Ni ijtihad tuan-tuan, ijtihad daripada Muawiyah, dan ijtihad Muawiyah tu dipakai terus. Tuan-tuan tengok kerajaan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Turki Utsmaniyah, semua keturunan. Betul tuan-tuan. Hatta kerajaan-kerajaan raja Melayu tuan-tuan, di tanah Melayu ni yang hebat-hebat semua keturunan. Dia pun ikut ijtihad Muawiyah bin Abu Sufyan. Tak apalah tuan-tuan. Bila Sayyidina Husain bergerak ke Karbala, sampai di sana orang anggap kononnya nak bai'ah pada dia lah.
Muslim bin Aqil masa tu orang janji nak bai'ah, penduduk Kufah janji nak bai'ah kepada Sayyidina Husain. Sebelum Sayyidina Husain pergi tu orang pakat pujuk dia. Antara yang pujuk dia yang pertama adalah Ibnu Abbas, sepupu dia. Ibnu Abbas sepupu pujuk. Pak menekan bubu lah, pujuk Husain jangan pergi. Penduduk Kufah tu penipu, depa lah yang telah membunuh Sayyidina Ali, penipu besar. Sampai kata Ibnu Abbas, pak menekan bubu dia, kalau aku tak kerana orang ramai aku akan pegang kepala hang, tak bagi pi. Kemudian siapa? Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ni kejar Sayyidina Husain 3 hari. Sebab Sayyidina Husain bersama dengan Ahlul Bait dia, kejar cari Sayyidina Husain. 3 hari dia ikut. Sampai jumpa Sayyidina Husain, Ibnu Umar kata jangan pergi. Anak Sayyidina Umar ni pujuk jangan pergi. Last kali Sayyidina Husain nak pergi, ijtihad dia. Itu ijtihad dia. Dan Ibnu Umar peluk Sayyidina Husain. Ibnu Umar menangis. Dan Ibnu Umar kata moga Allah melindungimu. Pasal tahu penduduk Kufah ni khianat. Dan memang bila sampai di Kufah, penduduk Kufah ni asalnya memang nak lantik Sayyidina Husain. Dia nak lantik. Tapi disebabkan datangnya tentera Yazid, Yazid hantar tentera, dia jadi takut. Mereka semua pakat mereka telah khianat pada Husain. Bila mereka khianat pada Sayyidina Husain, tinggallah Sayyidina Husain. Daripada ramai-ramai tak ada siapa. Sampailah Muslim bin Aqil pun dibunuh. Kemudian last sekali Sayyidina Husain diberi pilih lah, sama ada apa, pergi kepada Yazid ataupun balik ke Mekah lah. Jadi last sekali depa keputusan siapa nama yang jahat tu, saya lupa nama dia. Dia tu yang memandai-mandai tu, Abdullah bin Ziyad lah. Abdullah bin Ziyad yang dia memandai-mandai tu, yang mana sepatutnya dia suruh kawal dia lah memandai-mandai, dia nak memaksa, dia nak tawan Sayyidina Husain. Dia nak tawan Sayyidina Husain, bawa kepada Yazid, dia nak tawan. Ketika ini Sayyidina Husain tak mau, dan jadilah pertempuran. Dan pertempuran sampai syahid semua, dan tinggallah Sayyidina Husain. Last sekali Sayyidina Husain pun syahid dibunuh. Itulah cerita berkenaan dengan Sayyidina Husain. Maksud dia dalam ijtihad lah tuan-tuan. Dan kemudian bila kematian Sayyidina Husain ni, siapa yang tutup bela? Yang tutup bela dia adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tu adalah cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia yang apa? Yang gerakkan tentera, beberapa orang yang dihantar untuk pergi buru pembunuh Sayyidina Husain. Abdullah bin Zubair, cucu Sayyidina Abu Bakar ni, yang kerajaan dia meluas di Mekah tu. Abdullah bin Zubair utuskan dia pergi sana dan dia bunuh balik pembunuh Sayyidina Husain, dan kepala-kepala tu sebagai riwayat sebut bawa ke Madinah tengok kepala-kepala yang bunuh Sayyidina Husain. Kemudian tuan-tuan, Abdullah bin Zubair ni lah yang dibunuh oleh Hajjaj. Hajjaj bunuh dia pula. Ketika mana kerajaan Bani Umayyah masa tu perang teruk. Kerajaan Bani Umayyah ni nak kalah lah, lagi sikit nak kalah. Kerana kuatnya kekuasaan Abdullah bin Zubair, cucu Sayyidina Abu Bakar, yang berjaya menuntut bela di atas kematian Sayyidina Husain. Tapi kerana kehebatan Hajjaj ni, bengisnya dia, kalau habis kerajaan Abdullah bin Zubair ni, sampailah sekali Abdullah bin Zubair pun apa? Abdullah bin Zubair pun kena bunuh. Cucu Sayyidina Abu Bakar pun kena bunuh. Yang bunuh Hajjaj. Hajjaj tembak dengan batu tu, manjani, hancur Kaabah hancur. Bila dia dah bunuh Abdullah bin Zubair, dia potong kepala, dia bubur, dia pacak dekat apa? Kaabah. Asma, anak Sayyidina Abu Bakar kan, Asma bintu Bakar yang bawa makanan kat Nabi di Gua Sur tu. Asma cela apa? Marah kepada Hajjaj, potong kepala anak dia gantung, cucu Sayyidina Abu Bakar tu. Kemudian kata Hajjaj, wahai ibu, anakmu dengan aku berebut ke tempat itu, siapa yang menjadi ketua? Kalau dia menang, kepala aku kat situ. Kalau aku menang, kepala dia kat situ. Kemudian dia ambil mayat apa? Abdullah bin Zubair, dia lempak ke tempat perkuburan orang Yahudi. Hajjaj kejam tuan-tuan. Itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Politik tuan-tuan, politik. Masing-masing nak berkuasa. Kemudian last sekali Sayyidina Hasan diracun. Siapa racun? Wallahu alam tuan-tuan. Ada yang sebut isteri dia yang Maqatilut Talibiyin, dia ada sebut. Ada dalam kitab tu, tapi dia lagi sanad dia tak kuat. Maqatilut Talibiyin dia panggil tentang pembunuhan anak-anak Sayyidina Hasan. Wallah, yang bunuh anak-anak Sayyidina Ali, dia diracun. Cuma ada riwayat yang mengatakan Muawiyah yang upah kemudian supaya boleh kahwin dengan Yazid. Riwayat itu memang semua riwayat ini adalah dhaif, ada yang terputus. Dan yang sebenarnya tuan-tuan, Muawiyah adalah sahabat Nabi yang dijamin syurga. Walaupun dia ada ijtihad dia tuan-tuan, ijtihad dia yang lantik anak dia yang tak disetujui tuan-tuan, dan ijtihad dia diterima pakai oleh semua kerajaan Islam.
Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki, Utsmaniyah, semua ikut keturunan. Betul tak? Semua ikut keturunan. Hatta kerajaan Melayu, kerajaan Kesultanan Melayu pun semua ikut keturunan, tuan-tuan. Ijtihad Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi orang sebut panjanglah, tuan-tuan, kenapa ijtihad dia, sebab waktu tu perebutan antara suku Bani yang cukup dahsyat. Jadi sebab apa pembunuhan dia, tuan, itulah politik lah. Perbezaan politik dan ijtihad politik, dan ada sebahagian orang yang bersikap melampau. Itulah kita sebut bersikap melampau. Pendek kata, tuan-tuan, saya tutup cerita dia mudah saja. Kita dalam politik nanti nak pelihara raya, mungkin berperang lagi lah, tuan-tuan. Saya nak pesan satu ya, tuan-tuan. Nabi SAW pesan, iyyakum wal ghulu. Nah, ingat, jauhilah kamu melampau-lampau. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya binasa golongan sebelum kamu al-ghulu fid din, bila melampau-lampau dalam beragama. Nah, kerana ada orang yang melampau-lampau menghukum, itu yang dia bersikap bunuh. Baik, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu, saya mohon maaf. Ya. Okey, kategori dah daripada syaitan, jin, hantu. Mungkin bawa para hantu macam orang dunia. Jadi dalam kategori-kategori itu, saya kata dalam jin ada yang baik, ada yang tak baik. Adakah dalam hantu dia ada yang baik atau tak baik? Adakah dalam dunia ni ada baik yang tak baik? Dan kategori-kategori mereka ada. Kalau misalnya syaitan, macam kita di kalangan macam ustaz, mungkin yang menggodanya tarafnya mungkin gender ke apa kan. Macam saya mungkin private-nya. Dia kata ada kategori yang cuba menggoda. Boleh. Ya. Baik, yang pertama, panjang nak jawab ni. Tok Imam pun sampai tu, Imam Adam tak ya. Tak apa, no, Imam boleh tunggu, tak apa. Jadi tuan-tuan, dia begini, jin ni saya sebut dia keturunan. Keturunan dia daripada api. Jin tu jannah kan, orang gila, majnun kita kata, orang yang hilang akal dia, yang tertutup akal dia. Jannah yang tertutup. Jin ni tertutup, maksud dia kita tak nampak dia. Nah, mata manusia tak nampak, itu jin. Nah, dan dia daripada api, dan dia daripada api, kita daripada tanah, malaikat daripada cahaya. Sebab tu bila sebut tentang iblis, Al-Quran sebut fakana minal jin, malaikat fasajadal malaikatu kulluhum, malaikat semua sujud, iblis tak sujud. Kemudian Allah Taala sebut iblis ni fakana minal jin, iblis ini daripada jin. Minari, kan jin ni daripada api, disebut je lah jin daripada api. Jadi tuan-tuan, kategori jin, jadi jin ni pertama bapa dia itulah iblis tu. Cuma iblis ni macam mana dia seorang boleh duduk atas syurga tu, yang lain semua malaikat? Itu jadi persoalan tu. Cuma ada yang kata, sebahagian kata dulu kat dunia ni ada Han dan Jan. Han dan Jan ni jin juga, tuan-tuan lah. Han dengan Jan, di kalangan mereka ni semua jahat, ada nafsu. Jadi di kalangan mereka dia seorang yang baik. Iblis itulah Azazil tu, itu yang diangkat, dia duduk di syurga beribadah dengan para malaikat. Tapi dia dalam hati dia ada takbur. Tak apalah, dia pendek ceritanya, bila disuruh sujud dia tak mau sujud. Dia tak mau sujud pada Nabi Adam. Kemudian dia diusir kan, ukhruj, dia kena keluar daripada syurga. Dia diturun ke dunia. Dia turun ke dunia, maka dia beranak pinak daripada anak pinak dia, macam Nabi Adam AS. Kita anak Nabi Adam AS ni kan ramai, ada macam-macam suku, tuan-tuan. Macam itulah jin, dia ada macam-macam suku, tuan-tuan. Siapa tok wan dia? Itulah iblis, itulah yang takkan mati tu. Kita tok wan kita Nabi Adam AS. Baik, di kalangan manusia ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang baik, ada yang jahat. Macam tu juga jin. Sebab tu dalam surah jin sebut wa anna minna qasituna wa minna duna dhalik kunna tara'ika qidadah wa anna minna salihun. Kata jin, surah jin, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jumpa jin, saya tak tahu, banyak ustaz buat. Tuan-tuan baca surah jin 40 kali. Tuan-tuan kena Ustaz Auni, kena Ustaz Auni Abdullah, kena ikut tu. Dia punya try buat, baca 40 kali. Di Mesir tu dia buat 40 kali. Depan mata dia nampak. Dia yang badan besar tu pun lompat tingkat masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh try lah malam ni, ikut berani. Senang Datuk try kat rumah Datuk, boleh sembang dengan jin lah, senang. Jadi 40 kali surah jin, tuan-tuan baca. Dalam tu sebut wa anna minna salihun, di kalangan kami ada orang yang soleh. Jelas Quran sebut. Wa minna duna dhalik, ada yang tak soleh, ada yang jahat. Kunna tara'ika qidadah, dan kami ni melalui banyak jalan. Ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada mukmin, ada fasik, semua ada, tuan-tuan.
Itu jin. Sebab tu salah siapa kata sebaik-baik manusia sejahat apa? Sebaik-baik jin sejahat manusia. Salah tu tuan-tuan. Boleh jadi banyak jin yang lebih soleh daripada saya tuan-tuan. Quran sebut lebih bertakwa daripada saya lagi tuan-tuan. Lebih bertakwa pada kita tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, itu jin. Dan satu lagi iblis. Iblis dia tak mati. Iblis dia ada, sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, iblis dia ada kerajaan dia di atas laut. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Iblis yang goda Nabi Adam tu, dia masih hidup, kerajaan dia atas laut. Orang dia ada hantar, macam Datuk tanya, dia hantar pi goda kawan ni, goda kawan ni, goda kawan ni, goda. Jadi dia, orang yang dah goda tu, dia akan mai hantar laporan pada dia. Ni hadis riwayat Imam Muslim, hantar laporan. Hang buat apa? Dia beritahu dia dah buat gini. Hang buat apa? Buat gini. Kalau benda biasa, iblis akan kata apa? Hang buat tak ada apa. Hang tak ada apa. Iblis paling suka, sebut dalam hadis riwayat Muslim ni, kalau ada syaitan datang bagi tahu, aku telah mencerai-beraikan antara suami dan isteri. Oh, iblis suka. Itu iblis paling suka, pasal rosak keluarga. Kalau ada iblis, syaitan datang bagi tahu aku dah ceraikan antara fulan dengan fulana, iblis kata mai duduk tepi dia. Dia memang dia hantar jendera-jendera dia untuk menyesatkan orang. Dan iblis sendiri dia akan turun berhadapan dengan orang yang kuat iman dia. Orang yang kuat iman macam bersisa, iblis turun terus. Nabi Idris, iblis mai kan tanya, boleh tak Allah masukkan bumi dalam lubang jarum? Iblis turun terus. Kalau orang yang handal-handal, iblis turun terus. Saya tutup dengan satu kisah. Bagaimana iblis yang goda Nabi Adam tu, dia nak rosakkan Imam Ahmad ketika mana Imam Ahmad nak meninggal dunia tuan-tuan. Ini saya tutup lah tuan cerita dia. Iblis turun terus. Pasal Imam Ahmad ni antara imam mazhab yang hebat, anak murid Imam Syafi'i kan. Kalau saya duduk di tempat Imam Ahmad, saya tak tahu selamat ke tak selamat tuan-tuan. Macam mana iblis nak rosakkan Imam Ahmad? Waktu Imam Ahmad tengah nazak nak meninggal dunia tu, kan kita sunat kita ajak orang la ilaha illallah, betul tak? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Waktu Imam Ahmad dalam keadaan nazak tak sedap, ada orang mai bagi talqin kat Imam Ahmad, la ilaha illallah. Imam Ahmad paling terkejut orang tuan-tuan. Pasal Pak Imam Ahmad paling. Sini Imam Ahmad jaga apa? Dia masih hidup, tapi Imam Ahmad tak sedap. Dalam keadaan macam nazak lah. Kemudian dia pun lagi sekali dia pun talqin, la ilaha illallah. Imam Ahmad paling lagi sekali. Subhanallah tuan-tuan. Dia pun terkejut lagi. Imam Ahmad ni imam sunnah tuan, yang mertabakkan sunnah, melawan Mu'tazilah. Kali ketiga dia pun sebut lagi, la ilaha illallah. Imam Ahmad paling lagi. Terkejut dia pun. Kemudian Imam Ahmad terjaga. Tadi Imam Ahmad dalam keadaan nazak, tak sedap. Jadi Imam Ahmad kata dia nampak apa? Imam Ahmad rupanya dalam keadaan tak sedap tadi tu, Imam Ahmad nampak iblis. Iblis turun terus daripada singgah sana dia dekat atas laut tu, turun terus jumpa Imam Ahmad. Iblis buat apa? Dahsyat. Iblis pergi kat Imam Ahmad, iblis gigit jari dia. Apa makna gigit jari? Adul anamila. Maksud dia kecewa. Maksud dia gigit jari ni kecewa, putus asa. Iblis mai gigit jari, iblis kata, wahai Ahmad, aku tak boleh buat apa kat Ahmad. Pasal apa? Iblis nak supaya Imam Ahmad naik ujub. Tahu ujub? Baru hantar aku siapa iblis. Tu iblis nak tu. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Sebab tu bila iblis gigit jari dia, iblis kata, Ahmad, aku tak upaya buat apa kat Ahmad. Hang hebat, macam tu lah. Imam Ahmad paling tu, Imam kata belum lagi. Maksudnya Imam Ahmad belum meninggal dunia. Belum lagi. Imam Ahmad paling pada dia. Yang sahabat tadi, masa dia ingatkan Imam Ahmad paling pada dia, Imam Ahmad paling pada iblis tu. Iblis mai belah ni, gigit lagi jari. Wahai Ahmad, aku tak mampu buat apa kat Ahmad. Paling Imam Ahmad, dia nak bagi naik ujub tu. Bayangkan kalau kita yang tak ada ilmu tasawuf tuan-tuan, ilmu apa, kita bila iblis mai kita pun iblis pun surrender dengan aku, habis awak tuan-tuan. Habis kita tuan-tuan. Itu wujud tuan-tuan. Iblis mai kali ketiga gigit jari. Dia tu saya kata iblis ni permainan dia halus tuan-tuan. Halus. Risau tuan-tuan, kita ni akhir hayat lagu mana? Halus. Gigit jari lagi kata benda yang sama, Ahmad, aku tak mampu buat apa pada hang Ahmad. Imam Ahmad paling lagi, baru dia jaga. Jadi tuan-tuan berhati-hati, iblis dia nak goda lain-lain. Orang lain-lain cara dia goda, dia hantar jendera dia pun lain-lain tuan-tuan. Kalau orang itu handal, dia akan hantar lagi handal.
Baik tuan-tuan, saya minta maaf saya dah terlajak masa. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada tipu daya iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuman wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.